jom ubah Pakatan Rakyat Negeri Sembilan. Kita bersatu, anak Nogoi berganding bahu. Mari jang mari, laungkan suara. Anak Nogoi kita berubah. Ubah, jang ubah. Mari jang mari, kita anak Nogoi bersama berjuang. Saya terpanggil untuk terlibat di dalam politik sekarang ini setelah melihat kepincangan yang amat ketar di dalam pentadbiran kerajaan yang diterajui oleh UMNO Barisan Nasional. Pada saya, kerajaan sekarang telah jauh tersasar. Mereka mengkhianati rakyat, mengkhianati raja-raja dan mengkhianati agama, sehingga menyebabkan perpecahan yang amat ketar di kalangan rakyat. Saya dengan ini merayu dan menyeru seluruh rakyat untuk bangkit, bersepakat bagi memilih kepimpinan yang lebih baik. Jom ubah demi rakyat. Sampai hari ini kita tidak nampak apa-apa perubahan. Walaupun Negeri Sembilan sudah tukar dua Menteri Besar, iaitu Menteri Besar bekas Menteri Besar iaitu Muhammad Isa Sedri, lepas itu sekarang Muhammad Hasan. Tetapi kita tidak nampak apa-apa perubahan. Dan juga ada beberapa projek terbengkalai di kawasan Teluk Kemang saja, lebih kurang 21 projek terbengkalai. Dan saya nampak di kawasan Seremban khasnya, iaitu Puteri Convent itu, mereka menjalankan satu projek yang besar tetapi itu tidak dapat dilaksanakan. Itu ialah kelemahan oleh kerajaan negeri ataupun pentadbiran oleh Menteri Besar sendiri yang ada sekarang, iaitu Muhammad Hasan. Dan juga kita nampak kesebelahan bangunan MIC pun begitu juga. Sampai hari ini kita nampak tidak ada perubahan. Kalau kita nampak tidak ada perubahan, rakyat Teluk Kemang, rakyat Negeri Sembilan kena buat perubahan, tukar kerajaan Barisan Nasional, ganti Pakatan Rakyat. Di dalam Dewan, Menteri Besar Negeri Sembilan menyatakan bahawa projek NFC, ladang ternakan lembu, telah berjaya untuk menjadi satu pemangkin ekonomi kepada kerajaan Negeri Sembilan pada masa akan datang. Namun apabila dibongkar oleh saudara Rafizi dan YB Zuraidah, kita lihat bahawa program ini telah gagal. Mana 250 juta yang diperuntukkan telah habis begitu saja. Jadi kerajaan negeri tidak mendapat keuntungan, walaupun kerajaan negeri menyediakan 5,000 ekar peringkat awal dan akhirnya terpaksa hanya menyerahkan 2,000 ekar, yang mana sewa tanah tersebut hanyalah sekitar 120,000 setahun, yang mana bersamaan lebih kurang dalam RM80, dan ini khususnya merugikan rakyat Negeri Sembilan. Dan jika tanah ini diberi kepada pengusaha-pengusaha di Negeri Sembilan, saya rasakan projek ini akan lebih berjaya, yang mana kita lihat tidak memberi keuntungan sama sekali kepada anak negeri di Negeri Sembilan ini. Ini adalah salah satu contoh kegagalan projek Barisan Nasional di Negeri Sembilan. Kualiti alam merupakan tempat melupuskan sisa-sisa berbahaya daripada kilang-kilang seperti minyak terpakai dan lain-lain yang tidak boleh dilupuskan di tempat pembuangan sampah yang biasa. Bagaimanapun, risiko akan malapetaka melibatkan pusat tersebut tetap ada, dan sekiranya berlaku, boleh mengancam penduduk setempat yang tinggal berdekatan dengan tempat pelumpusan tersebut. Ironinya, kita melihat terlalu banyak pembangunan seperti taman-taman perumahan kini menghampiri kawasan yang dianggap berisiko ini. Pakatan Rakyat bimbang akan keselamatan penduduk yang tinggal di perumahan berdekatan akibat dari kesan yang mungkin timbul sekiranya pusat ini mengalami malapetaka. Persoalannya, kenapa pembangunan ini dibenarkan menghampiri pusat ini? Dan siapakah yang bertanggungjawab di dalam meluluskan pembangunan sebegitu dekat dengan pusat ini? Pakatan Rakyat meminta kerajaan negeri selaku pentadbir tanah negeri memberi jawapan di atas persoalan ini, dan
perlu bertanggungjawab sekiranya berlaku sebaran malapetaka. Akhirnya hadapan kita punya pilihan sama ada terus mengekalkan kerajaan yang ada seperti ini, di mana diperintah oleh sekumpulan manusia yang penuh dengan polemik pergaduhan dalaman mereka. Isu sebenar rakyat Negeri Sembilan apa dia? Isu kemiskinan. Dalam laporan audit negara menyebut dengan jelas bahawa bagaimana daripada tahun 2010 ke tahun 2011 hampir 100% kenaikan jumlah kadar kemiskinan. Ini adalah angka yang benar-benar real. Tetapi isu-isu seperti ini dikesampingkan hanya kerana persoalan pergaduhan sesama mereka, dan sehingga ke hari ini mereka masih bergelut. Kepada anak muda di luar sana, Kerajaan Pakatan Rakyat insya-Allah jika diberi ruang dan peluang, kita menjanjikan sesuatu yang praktikal. Antaranya ialah melihat masa depan negara. PTPTN harus dimansuhkan. Nilai rasuah kehilangan wang negara bilion ringgit, nilai pemansuhan hutang korporat yang sentiasa kedengaran setiap hari dan setiap bulan. Jika wang ini diselamatkan, tidak ada alasan untuk pendidikan percuma dikembalikan kepada kita. Kepada khususnya anak muda, ayo, jom ubah demi rakyat Negeri Sembilan. Saya Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Lembah Pantai, pimpinan Presiden Parti Keadilan Rakyat, ingin menyeru semua wanita khusus dari Nagori untuk bersama-sama melakukan perubahan. Marilah kita berubah demi masa depan Malaysia yang lebih baik. Jom ubah demi rakyat Negeri Sembilan. Mari kita bersatu. Umum maklum bahawa Negeri Sembilan mempunyai potensi untuk dimajukan seiring dengan Selangor dan Pulau Pinang, iaitu di antara negeri-negeri termaju di Malaysia. Tetapi ia memerlukan perubahan kepimpinan daripada pemerintahan rakus UMNO Barisan Nasional yang tidak memperdulikan nasib dan suara hati rakyat kepada Pakatan Rakyat yang menjanjikan satu pentadbiran yang jauh lebih mantap, cekap, telus, berwibawa dan mampu mengangkat martabat rakyat. Umum juga maklum bahawa Kerajaan Negeri Sembilan yang sekarang ini gagal untuk melonjakkan pembangunan ekonomi dan kualiti hidup rakyat yang sewajarnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di negeri ini. Kekayaan hasil negeri diagihkan hanya untuk kepentingan keluarga dan koloni elit UMNO Barisan Nasional. Ketirisan pengurusan dan penyelewengan pentadbiran mengakibatkan rakyat Negeri Sembilan tertinggal dari arus perdana pembangunan. Walaupun Negeri Sembilan mempunyai pelbagai kelebihan yang unik, lokasi yang strategik, berhampiran lapangan terbang dan pelabuhan, sumber manusia yang berkualiti, masyarakat yang beradat dan berbudaya, bumi yang subur, pantai dan alam sumber jadi yang indah serta pelbagai lagi. Pakatan Rakyat akan memastikan ekonomi negeri dipertingkatkan secara optimum serta memberi komitmen penuh untuk melaksanakan dasar-dasar di dalam buku jingga. Penumpuan kita adalah untuk merakyatkan ekonomi di mana semua lapisan rakyat akan mendapat pulangan sewajarnya di atas lonjakan peningkatan tersebut. Dasar kita adalah pembangunan seimbang dan lestari antara modal insan, fizikal
dan alam sekitar, iaitu rohani dan jasmani. Dengan penuh kesedaran dan keinsafan, maka kami, Pakatan Rakyat Negeri Sembilan, menawarkan satu pasukan kepimpinan yang cukup berwibawa dari segi pendidikan, pengalaman dan sahsiah. Kami akan bersama-sama rakyat mengangkat harapan, kepayahan dan kesungguhan rakyat untuk mentadbir dan mengurus Kerajaan Negeri Sembilan ke tahap yang lebih maju dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Justru itu saya menyeru untuk kita sama-sama bersepakat, membulatkan tekad, menjana perubahan dan memilih Pakatan Rakyat di dalam pilihan raya umum yang ke-13 nanti. Jom ubah demi rakyat Negeri Sembilan. Saya mengingatkan rakyat dan masyarakat Negeri Sembilan bahawa peluang untuk mengubah, peluang untuk mereformasi adalah di tangan rakyat. Dan rakyat Selangor telah menjalankan tugas. Jadi saya tidak ragu lagi. Rakyat Negeri Sembilan mestilah membuat pilihan. Dan pilihan yang nyata ialah kumpulan Pakatan Rakyat yang terdiri daripada Parti Keadilan, Parti PAS dan DAP yang kita bergabung atas satu tujuan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Saya percaya program merakyatkan ekonomi yang berlaku di Selangor ini akan diteruskan ke Negeri Sembilan apabila rakyat Negeri Sembilan memilih Pakatan Rakyat sebagai kumpulan yang akan mentadbir Negeri Sembilan selepas pilihan raya yang ke-13, insya-Allah. Negeri Sembilan kita hanya kurang 4 kerusi saja. So kalau kita boleh menang 4 kerusi, Pakatan Rakyat akan jadi pemerintah Negeri Sembilan yang baru. Negeri Sembilan dikatakan salah satu tempat untuk buat lebihnya loji reaktor nuklear. Kalau tak mau loji reaktor nuklear, saya rasa hanya Pakatan Rakyat boleh selamatkan rakyat Negeri Sembilan. Saya rasa mereka harus ambil peluang ini dengan baik. Kerana kalau tidak, bukan sahaja kita akan lihat pentadbiran yang serupa, iaitu rasuah dan itu kronisme masih berlaku, tapi yang penting lagi dia jangan ingat, kita mahu macam di Pulau Pinang sekarang adalah lebih bersih, lebih hijau, lebih selamat dan lebih sihat. So kalau tak mahu loji reaktor nuklear demi kesihatan anak-anak kita, pastikan ia beralih kepada Pakatan Rakyat. Kita pilih wakil rakyat, kita pilih wakil rakyat bukan sekadar nak buat jalan, bukan sekadar nak buat longkang, bukan sekadar nak pembangunan. Semua kerajaan dunia ni tak ada kerajaan yang tidak buat longkang, tak ada kerajaan yang tidak membuat pembangunan. Pergilah negeri komunis ke, negeri sosialis ke. Ya, tapi yang pentingnya ialah wakil rakyat bentuk jaga negeri, menjaga agama Allah. Halal haram orang ni yang tolong jaga. Sekarang ni di Malaysia ni, hari-hari surat khabar sebut cerita kena bunuh, cerita kena rogol, cerita kena bakar budak pun ada. Kenapa berlaku begini? Kerana ibarat kereta tak ada brek. Kereta agak mahal tapi brek rosak. Manusia nak brek dengan apa? Brek dengan polis pun manusia juga. Brek dengan hakim manusia juga. Dia brek dengan takwa pada Allah. Polis yang mereka dalam masa mengundi, orang nak bagi duit ambil. Orang nak ugut, senyum saja muka. Itu dia. InsyaAllah bila hari mengundi, tuan-tuan sekeluar mengundi calon pakatan. Kalau ada PAS, pangkah calon PAS. Ada DAP, calon pangkah DAP. Kalau ada PKR, pangkah calon PKR. Selesai masalah.